Seterusnya Yang Berhormat Alur Raja. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya ingin merujuk kepada kod B/P nombor 6 Jabatan Perdana Menteri Butiran 030,000 Pengurusan Kehakiman dan Perundangan. Dapatan di dalam butiran itu ada peningkatan perbelanjaan daripada 720 juta kepada 770 juta lebih kurang yang melibatkan penambahan sebanyak 50 juta. Adakah peruntukan ini telah mengambil kira peruntukan luar jangka semungkinnya untuk kes-kes yang melibatkan pembantalan kontrak kerajaan? Sehubungan dengan itu, saya memohon maklumat daripada Jabatan Perdana Menteri mengenai beberapa projek yang telah dibatalkan oleh kerajaan. Walaupun surat setuju terima telah dikeluarkan kepada syarikat-syarikat tertentu. Apakah status terkini kes-kes yang dijalankan di mahkamah, sama ada menang atau kalah? Berapakah perbelanjaan kerajaan yang di luar jangka? Saya mengambil maklum mengenai praktis di mana setiap kali kerajaan yang baru mengambil alih pentadbiran Malaysia akan melakukan yang terbaik bagi menjimatkan perbelanjaan negara. Namun begitu, kita perlu sedar budaya yang sebegini, pembatalan kontrak atau SST, hanya akan memberi kesan terhadap pelabur-pelabur luar yang melabur di dalam negara dan juga mengurangkan keyakinan kepada institusi keuangan untuk menyokong pelaksanaan atau kelangsungan projek-projek tersebut. Dengan izin Yang Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat, kita sebagai pengubah dasar perlu menjadi landas bagi memudah cara dengan menghormati apa sahaja kontrak termasuk surat setuju terima yang telah kita keluarkan kepada syarikat-syarikat berkaitan. Saya ingin merujuk Perkeliang Perbendaharaan Malaysia PK42. Surat setuju terima pesanan kerajaan dan indan kerajaan bagi perolehan kerajaan menyatakan dengan pengeluaran SST tanpa bersyarat, sesuatu ikatan kontrak telah terwujud antara kerajaan dengan syarikat yang ditawarkan. Sehubungan dengan itu, saya memohon agar pihak Jabatan Perdana Menteri untuk memastikan dasar mengenai perolehan ini diperkukuhkan dan diterjemahkan bagi menjayakan inisiatif kerjasama perdagangan supaya terus mendapat sambutan dan meningkatkan keyakinan pelabur-pelabur luar dan juga tempatan bagi meneruskan aktiviti ekonomi di Malaysia yang dilihatkan sebagai meleset. Sekiranya dasar ini tidak diterjemahkan atau tidak dipraktiskan, saya bimbang unsur-unsur ketirisan akan terus berlaku di dalam pengurusan pelaksanaan projek-projek kerajaan. Sebagai contoh, selalu disiarkan di media-media sosial ataupun di media-media utama, satu projek Klang Valley Double Track 2 yang telah ditamatkan kontraknya dan sedang melalui proses perundangan, pastinya telah melibatkan perbelanjaan dari sudut pengurusan kenalian proses mahkamah itu. Dan saya jangkakan sama ada pendapat-pendapat daripada pakar-pakar kontrak menyatakan sekiranya kerajaan terus membatalkan kontrak ini, ia akan melibatkan pelanjangan yang begitu besar kepada kerajaan. Kalau dianggarkan projek itu berjumlah dahulunya 4 bilion, dianggarkan dengan kos perundangan, dengan kos pampasan dan juga kos-kos perolehan kontrak yang baru, ia akan melibatkan perbelanjaan lebih daripada 10 bilion. Jadi saya akhir sekali ingin menyarankan kepada kerajaan untuk lebih konsisten dengan dasar kita, untuk menyatakan atau terjemahkan apa yang telah disebutkan oleh Yang Amat Perdana Menteri yang saya sokong penuh, iaitu jaminan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam ucapan semasa RMK 12, di mana kerajaan akan mengurangkan kerenah birokrasi, menyediakan infrastruktur yang berkualiti, daya harap lebih berintegriti, lebih konsisten untuk mendukung dasar-dasar umpamanya menterjemahkan Akta Perbendaharaan itu sendiri. Kalau kita laksanakan begitu, saya yakin dengan amalan begini kita boleh mengurangkan, menjimatkan perbelanjaan, bukan meningkatkan perbelanjaan sama ada dalam jangkaan luar jangka yang melibatkan berbilion-bilion ringgit. Itu saja, Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Berhormat Alur Raja, terima kasih. Seterusnya Yang Berhormat Farid.